Namun perlu diingat, keadaan seseorang pada detik-detik terakhir kehidupannya adalah bergantung kepada amal perbuatannya pada masa lampau. Barang siapa yang buat baik di ketika hidupnya, maka insya-Allah endingnya baik. Dan kalau sebaliknya, mungkin kehidupannya penuh dengan keburukan, maka pastilah dia akan ending dengan cara yang tak baik juga. Tapi ini ukuran yang biasa. Ada masa yang kita khawatir, dia jadi terbalik. Orang yang masih hidup, kita nampak amalannya itu adalah amalan orang-orang jahat, tapi endingnya baik kerana dia dapat kembali ke jalan. Tapi kita pula orang baik-baik, jadi terbalik pula, jadi ending tak berapa baik. Sebab itu kita mohon Allah Ta'ala jaga kita. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah kata, aku akan teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan aku akan sesatkan orang-orang zalim yang suka buat perkara sesuka hati mereka. Ini surah Ibrahim ayat 27. Tuan kita bawakan satu cerita berkenaan Sufyan Ats-Tsauri. Satu malam, Imam Sufyan Ats-Tsauri menangis sampai subuh. Kemudian orang bertanya kepada dia, Tuan Guru, adakah engkau menangis kerana banyak dosa? Maka beliau pun mengambil segenggam debu. Dia pun berkata, dosa-dosa aku lebih ringan daripada debu ini. Tetapi aku menangis kerana aku takut su'ul khatimah. Yang itu paling dia khawatir. Benda lain dia tak takut. Yang paling dia takut sekali adalah penghujung hidupnya tak dapat kebaikan. Baik itu sekali lagi, kita jangan pandang orang yang jahat-jahat ini, mereka akan terus begitu. Kemungkinan mereka punya pengakhiran lebih baik daripada kita. Ini bukanlah nak menggalakkan kita buat benda tak sunnah. Tidak. Yang dah jalan buat baik, buatlah. Sebab Nabi memang dah pesan, Innar rajula la ya'malu zamanu tawil bi'amali ahli jannah. Suma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli nar. Sesungguhnya akan ada satu orang, dia telah cara hidupnya itu dengan cara hidup ahli syurga. Tetapi akhir hidupnya dia mengakhirkan dengan cara ahli neraka, kata Nabi. Wa anna rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli nar. Tapi ada orang yang kita tengok dia hidupnya beramal dengan cara amalan ahli neraka. Summa yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli jannah. Tapi ending kehidupannya adalah amalan ahli surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu ayo kita berhati-hati. Kata tuan kitab, su'ul khatimah ini ada dua level, dua tingkatan. Tingkat rendah dan tingkat tinggi. Su'ul khatimah tingkat rendah, iaitu orang yang hatinya sangat cenderung pada urusan duniawi dan sangat mengikut kehendak syahwatnya. Jadi benda-benda ini akan tergambar ketika dia nak sakaratul maut nanti. Biasanya orang-orang begini, kata tuan kitab, dia meninggal dalam keadaan dia melakonkan semua perkara-perkara yang paling dia suka ketika dia mati nanti. Katalah dia minat berniaga. Terlampau minat berniaga sampai lupa diri sendiri, lupa keluarga, lupa agama, berniaga sangat. Nanti nak mati, dia akan sebut benda itu ketika dia nak mati. Barangkali dia akan sebut bahasa-bahasa orang berjual belilah, pada nak matilah. Dan ini banyak berlaku, dalam kitab ada disebutkan. Orang tu kaki berniaga, bila nak mati disebut benda-benda berniaga. Lelong, jual murah, nak mati lah. Masih lagi diganggu sampai sebut lelong sampai mati. Dia tak ada nak mengucap dua kalimah syahadah. Ataupun orang tu terlampau minat dengan kebun, ladang dia, mula lembu, mula kambing sampai lupa diri, lupa agama. Bila nak mati esok dia masih lagi berfikir pasal lembu kambing dia. Masih lagi berfikir. Dah nak mati dah. Masih lagi, siapa nak bagi makan lembu ni? Ni kan salah beli. Masih lagi dia pasal bisnes, pasal lembu, pasal kambing dan macam-macam lagi. Tapi itu su'ul khatimah, peringkat rendah lagi lah, kata Imam Al-Qurtubi.
Ada lagi su'ul khatimah peringkat tinggi, yang besar, yang paling buruk sekali, iaitu orang yang rosak akidah. Jadi dua-dua ni kita perlu hati-hati. Nombor satu perlu hati-hati, akidah. Sebab akidah ni kalau dah bertukar ketika nak mati, maka payah untuk kita nak dapat pengampunan daripada Allah. Sebab siapa yang mati dalam ucapkan la ilaha illallah, automatik orang tu Allah akan santuni dengan sebaik-baiknya. Kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam karyanya Nasaihud Diniyah, katanya su'ul khatimah ni ada sebab. Dia tak akan berlaku tanpa sebab. Qalu wa akthar min man yakhsha Allah man yakhsha alayhi su'al khatimah wal iyadhu billah al-mutahawanu bis salati wal mudminu min syarbil khamar wal aquli walidayhi walladhi yu'dhi al-muslimin wa kadhalika al-musirruna 'ala al-kaba'ir wal mubiqat alladhi lam yatubu ila Allah minha. Kata dia, para ulama telah mengatakan bahawa orang yang paling dibimbangi mendapat su'ul khatimah adalah beberapa golongan. Yang mana golongan ini kalau dia tak sedar, kita khawatir dia boleh hanyut dan terus berada dalam su'ul khatimah ketika mati nanti. Siapakah golongan tersebut? Ada beberapa golongan. Pertama, kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya ini, nombor satu sekali adalah al-mutahawanu bis salati, orang yang melalaikan semayang. Jadi muslimin muslimat sekalian, jagalah semayang. Alhamdulillah bagi kita orang baik-baik macam tuan-tuan perempuan ni semua orang baik-baik. Semayang ni insya-Allah berjaga. Tetapi sebab itu kalimat yang digunakan mutahawanu, maknanya dia lalai semayang, tapi semayang ni buat syarat. Kita nak jadi orang baik-baik, tak lama lagi nak masuk tahun hijrah, tahun baru 1442. Jom kita jadikan semayang yang kita dah buat ni alhamdulillah sebagai semayang yang betul-betul berkualiti. Bukan semayang yang mutahawanu, orang yang lalai-lalai ni tak nak. Sebaliknya ada orang memang tak semayang langsung, ini dah level bawah lah. Bagi kita level orang masjid suka dengar ceramah ni dah patut dah level semayang, tak boleh lalai lagi. Jagalah semayang. Semayang ini Nabi dalam satu hadis sebut Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salatu. Agama ni dia punya inti dengan tiang dia semayang. Tak ada dua ni, tak ada isi. Kalau kuih pau tu kosong, tak ada apa-apa. Semayangnya isi dia. Dan tiang juga adalah semayang. Kalau kita umpamakan rukun Islam ni sebuah rumah, semayang yang kita buat itu kalau dalam sebuah rumah dia macam tiang. Puasa yang kita buat bulan Ramadan itu dinding. Zakat itu atap. Sebab itu rumah kalau ada dinding, maknanya zakat bayar. Puasa buat. Tapi tak ada tiang, semayang tak. Rumah ada dinding, tak ada tiang, tumbang lah. Tapi kalau rumah setakat ada tiang, dia semayang, tapi tak ada dinding, tak puasa pula. Rumah kalau ada tiang, tak ada dinding, tu rumah beruk. Orang tak duduk rumah begitu. Beruk nak bergayut saja duduk begitu. Ayo kita jaga semayang. Wajib menjaga semayang. Daripada Jabir bin Abdullah, Nabi berpesan, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salati. Hadis Muslim. Beza orang bukan Islam dengan Islam, satu saja, semayang. Mu tak semayang, mu bukan Islam. Dan hadis lain, Sauban cerita, Nabi pernah beritahu, bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-salatu, fa idza tarakaha faqad asyraka. Yang bezakan orang Islam dengan orang bukan Islam adalah keimanan dan semayang. Kalau dia tak buat, maka dia sama saja seperti orang tersebut. Ini hadis riwayat At-Tabari. Tapi itulah macam kita sebutkan tadi, kita tak ada isu orang yang tak semayang. Kita isu sekarang orang yang sekadar semayang, sekadar buat syarat saja. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah Ta'ala sebut, aku sediakan untuk orang yang semayang satu neraka khas, namanya wail. Ada neraka wail lil musallin, untuk orang-orang yang semayang. Orang semua terkejut. Pula dah, semayang pun masuk neraka. Bukan semua. Allah Ta'ala sebut, alladzina hum an salatihim sahun.
orang yang mana dalam semayangnya itu dia sahun. Sahun ni lalai. Ulama tafsir menerangkan maksud lalai ni dalam tafsir-tafsir mereka ada 3 perkara. Pertama, orang yang semayang lalai ni orang yang menunda-nunda semayang dan dia tunda sampai waktu semayang tu dah nak habis. Contoh dia semayang maghrib pukul 8.20 malam. Maknanya tinggal 10 minit lagi nak masuk isyak, baru dia terhegeh-hegeh nak semayang maghrib. Padahal daripada pukul 6.30 dia bukan ada apa-apa, duduk tengok drama dalam TV. Pukul 8 lebih barulah dia pergi semayang maghrib. Ini sengaja. Atau dia bangun semayang subuh. Elok dah bangun 5.30, subuh kat pukul 6. Dia duduk tengok TV, tengok Netflix misalnya. Duduk tak semayang lagi. Padahal tak tidur pun. Pukul 7 baru semayang subuh. Ini orang yang menunda-nunda semayang. Ini neraka wayar. Yang kedua, kata ulama, sahun ni orang yang semayang tapi tak cakna langsung tentang hukum hakam. Dari segi syarat, rukun, syarat sah, tak cara langsung. Dia punya rukuk ke, dia punya sujud ke, dia main ikut orang saja tanpa memerhatikan. Rukuk pun main-main, macam ayam patuk makanan saja, turun naik celup begitu saja. Semayang tapi lalai. Yang ketiga, orang yang semayang tanpa disertai kekhusyukan. Tak khusyuk semayang. Khusyuk ni bukanlah maknanya tengah semayang sampai tak dengar apa-apa. Tidak. Khusyuk ni kata ulama, cukuplah kita merenungi makna yang kita baca. Mana tahu Bismillahirrahmanirrahim. Tahu Bismillah tu apa makna? Dengan nama Allah Maha Pemurah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Tahu maksud dibaca, itu pun dah dikira sebagai khusyuk. Nak khusyuk tak dengar apa-apa, mustahil. Kita semayang di Mekah pun banyak menengok burung merpati, orang lalu lalang, ada gangguan. Tapi mengetahui bahawa kita sedang semayang, itu juga dikira sebagai khusyuk. Masalah ada orang memang dia semayang, dia tak tahu Allahu Akbar, tak ingat rakaat berapa, dia tak ingat aku ni semayang sunat ke semayang fardu. Ini orang yang cuai. Sebab itu kata ulama, dalam neraka Jahannam terdapat satu wadi ataupun satu lembah yang di dalamnya terdapat ular-ular yang bersaiz besar. Yang mana ular ini besarnya besar tengkuk unta, leher unta dia punya besarnya, dan panjangnya sebulan perjalanan. Panjang ular. Ular ni kerjanya tidak lain selain daripada mematuk dan menggigit orang-orang yang ada masalah bab semayang ini. Itu je kerja dia. Dan bisa ular ini, kata ulama, menggelegak di dalam badan selama 70 tahun sehingga boleh meluruhkan segala daging-daging badan kita. Dan bila dah luruh, balik semula kulit tu molek, dipatuk lagi oleh ular itu tadi. Ini khusus untuk orang-orang yang sahun, orang yang lalai. Jadi jangan lalai dalam semayang. Kalau kita lalai, kita khawatir mati dalam keadaan yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, orang yang ada potensi dapat su'ul khatimah adalah al-mudminu li syarbil khamar. Orang yang suka minum minuman keras. Al-mudmin ni orang yang istiqamah, sentiasa, konsisten. Kalau pernah itu lain. Mungkin masa muda, zaman kita hiburan-hiburan dulu pernah minum misalnya. Benda let bygone be bygone. Dalam agama ni benda yang dah berlalu, minta maaf, minta ampun, Allah ampunkan. Ini yang mudminu syarbil khamar. Orang yang konsisten lagi minum. Walaupun dah pencen-pencen, minum lagi. Itu tak boleh. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fala yashribil khamar. Siapa yang percaya pada Allah, percaya adanya kiamat, jangan minum arak. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yashrabu 'alaihi al-khamar. Dan siapa yang percaya ada Tuhan, percaya adanya hari kiamat, percaya ada neraka, ada surga, jangan duduk pun di majlis yang menghidangkan arak. Sampai begitu Nabi pesan, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Cuma kepada adik-adik kita yang bekerja di kedai-kedai tertentu, di restoran-restoran tertentu, di syarikat-syarikat penerbangan tertentu, eloklah kita berfikir tentang masa depan kita. Sebab
Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diservekan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang ke-8, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang ke-9, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtaratalahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Mana kalau kita kerja sebagai delivery misalnya, orang minta tolong beli arak, carilah kerja lain, beli ayam goreng ke kopi O ke, tak payahlah. Benda tu untung tak tahu mana 2-30 ringgit, tapi laknat di Nabi. Itu kita berhak untuk memilih. Kalau orang kirim tolong beli bir, cik tolong beli bir ke depan, bawa sini hantar. Walaupun dapat upah RM10, tapi nama pun biarlah dulu. Biarlah kita tak dapat apa-apa, janji hidup tak dilaknat oleh Nabi. Kalau kerja di pasar raya misalnya, pasar raya yang milik bukan Islam, dia ada jual. Jadi kadang kita di kaunter ada orang bukan Islam beli, bayar dekat kita. Jadi elok kalau dapat dicadangkan, kalau ada persatuan, kelab persatuan ke kebajikan ke persatuan buruh ke apa ke, buatlah bincang dengan majikan. Kalau minuman keras ni biarlah orang bukan Islam, staf yang bukan Islam uruskan. Ni bukan kita suruh berhenti kerja tak. Musim-musim lepas PKP ni jangan mudah berhenti kerja. Hutang banyak ni. Kerja tapi bincanglah. Gunding elok-elok. Okey, kita bukan tak mau jual. Ini agama. Jadi nanti Nabi marah sama kami. Nanti kita semayam pun Tuhan tak nak tolong. Nanti bisnes pun tak boleh jalan. Dia pun faham. Beritahu. Bukan Islam, kaunter arak sana misalnya. Macam langkah peterbang pun sama. Boleh bincanglah dengan pihak pengurusan. Supaya arak ni jangan orang kita lah yang serve kan. Lagi elok kalau tak serve langsung. Itu yang terbaik sekali lah. Tapi ni entah berapa ratus tahun lagi lah baru dapat buat arak benda ni. Eloknya kita elakkan. Kita minta kita ni jangan esok susah nak mati. Itu saja. Itu yang kedua. Kemudian kata Syekh lagi, orang ketiga yang ada potensi untuk su'ul khatimah adalah al-aquli walidayh. Orang yang derhaka kepada mak bapak. Ingat, derhaka mak bapak ni dosa besar. Dosa besar. Abu Bakrah radhiyallahu anhu dia cerita, Nabi pernah tanya 3 kali. Pernah tanya. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. 3 kali Nabi tanya. Maukah kamu aku beritahu apakah dosa paling besar sekali? Maukah aku tahu beritahu pada kamu apa dosa paling besar? 3 kali Nabi tanya. Sahabat berkata heran. Qulna bala ya Rasul. No, ceritalah ya Rasul. Kata Nabi, al-isyraku billah wa uququl walidain. Pertama sekali kata Nabi dosa besar, syirik pada Allah. Yang kedua, mudahaka pada mak ayah. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Dosa besar. Lepas syirik pada Allah, yang kedua dahaka mak bapak. Sebab al-jannah tahta aqdamil ummahat. Sebab surga kita duduk bawah tapak kaki mak kita. Itulah sebenarnya surga yang kita nak dapat semayang pergi ke Mekah, nakkan surga tu, rupanya dia punya boarding pass kuncinya duduk kaki mak kita. Bayangkanlah. Jadi mesti mau jaga mak. Ingat Nabi pernah aminkan doa Jibril alaihissalam. Kata sahabat kami tengok Nabi angkat tangan, tak dengar doa, dengar amin 3 kali. Amin, amin, amin. Jadi sahabat tanya, ya Rasul, doa tak dengar amin 3 kali. Doa ke apa? Kata tadi Jibril datang. Apa dia doa ya Rasul?
Dia doa pertama, ya Allah, jangan kau terima segala amal ibadat yang dilakukan oleh isteri yang dahaka. Dan aku jawab amin. Yang kedua, jangan kau terima segala amal ibadat yang dilakukan oleh orang yang tak mau memaafkan orang lain. Dan aku jawab amin. Yang ketiga, kata Nabi Jibril, ya Allah, jangan kau terima segala amal ibadat yang dilakukan oleh anak-anak derhaka. Dan Nabi jawab amin. Itu jangan main-main. Baik macam mana pun kita, mak ayah kena jaga. Sebab itu hatta nak pergi berjihad sekalipun, pernah sahabat jumpa, ya Rasul, saya ni semangat lagi jihad, baru belajar silat macam-macam, ada black belt ni, semangat dah ni. Nabi tanya simple saja, mak ada lagi? Awak muda, mak ada lagi? Jawab pemuda ni, ada lagi. Ilzamha fa inal jannata tahta aqdamiha. Duduk dengan mak, jaga dia elok-elok. Sebab surga tu duduk bawah tapak kaki makmu, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Jangan sibuk ke benda lain. Jaga mak. Setiap bulan dia nak pergi hospital, bawa pergi hospital. Dia nak buat check up, mengambil ubat dan macam ni. Siapa lagi nak buat? Saya panggil Grab je kerja, anak ada kan, uruskan. Ilzamha, kata Nabi. Ayuh, jagalah ibu bapa. Apa tanda burung perempat dalam semak meremang bulu? Apa tanda kiamat dekat? Derhaka anak kepada ibu. Apa tanda burung perempat di atas batu jalan melonjak? Apa tanda kiamat dekat? Bertuan ibu kepada anak. Itu ulama memberikan satu kesimpulan, kalau dalam bab mentaati mak bapak, Allah rangkumkan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pertama Tuhan sebut fala taqul lahuma uffin. Mu jangan cakap satu perkataan yang boleh tersinggungkan hati dia atau menyakitkan hati dia. Walaupun kamu cakap uffin saja. Uff ni kalau dalam bahasa kita gitulah. Mecok ke apa, bunyi pecak-pecak, bunyi cicak ni, bunyi cicak cuk 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 cuk. Tak boleh. Menyakitkan hati mak. Maknanya mak sudahlah tengok Netflixnya, mak nak tengok ceramah pula. Bunyi tu je. Bukan kita cakap mak tengok orang nak tengok ceramah buat apa, kan tengok pakai YouTube. Itu panjang jawapannya. Cukup dengan itu saja sudah menyakitkan hati mak. Allah Ta'ala sebut. Bayang kalau hantar mesej berjela-jela ngutuk mak, lagilah minta ampun cepat. So payah mati. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan kamu kasar pun dengan mak bapak, khusus dengan ibu. Jangan kamu tengking dia atau kasari dengan perbuatan kita. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima. Bila bercakap dengan mak bapak, hendaklah guna bahasa yang baik dan sopan. Qawlan karima. Karim, mulia, bahasa mulia. Sebagaimana kita bila bercakap menghadap Borduli Tuanku Sultan misalnya, kita akan menggunakan bahasa-bahasa istana yang begitu mulia sekali. Ada patiknya, pacalnya, mohon perkenan, sembah takzim, sembah tahniah. Kita ada bahasa-bahasa mulia. Maka itulah yang kita kena bawa kepada mak bapak kita. Tak boleh bercakap macam kita bercakap dengan kawan-kawan. Tak boleh. Kemudian Allah Ta'ala sebut, yang keempat, wakhfid lahuma janahat zulli minar rahmah. Cintailah dan kasihlah mereka dengan sepenuh hati dan rendahkanlah diri kamu di depan mereka. Walaupun kita anak, ada gelaran, ada profesor, ada doktor, ada datuk, ada tan sri, macam-macam. Mak kita orang kampung, baca pun tak pandai. Tapi walau kita hebat, rendahkan diri depan mereka. Walaupun kita cerdik, belajar luar negara, duduk Amerika 10 tahun, mak kita duduk kampung je. Tapi jangan tunjuk kita lebih cerdik pada dia. Kena khabar mak lebih pandai pada saya, ayah lagi pandai pada saya. Apa lagi? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mestilah sentiasa mendoakan agar mak bapak kita memperolehi keampunan dan rahmat daripada Allah. Baik. Kemudian yang keempat, kata Syekh, siapakah orang yang akan payah untuk nak dapat husnul khatimah dan dia berpotensi dapat su'ul khatimah? Allazi yu'zil muslimin. Orang yang hidupnya menzalimi orang. Kata Ibn Salah rahimahullah, orang Islam hidupnya jangan buat kenat ke orang. Jangan menzalimi orang, jangan buat jahat pada orang. Kata Ibn Salah, ada 4 hadis yang merupakan rukun utama seorang Muslim dalam hubungannya dengan Muslim yang lain.
4 hadis ni kita kena pegang betul-betul kalau nak jadi orang baik. Pertama, kata Ibn Salah dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah cakap benda baik saja. Kalau tak ada benda dia nak cakapkan, la yasmut, diam sajalah. Maknanya pilihan kita hanya 2, cakap atau diam. Hadis Bukhari Muslim. Dan bercakap pula benda yang baik-baik. Kalau tak ada benda nak baik, diam sajalah. Yang kedua, kata Ibn Salah, Nabi pesan, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda kebaikan seorang Muslim adalah dia tidak busybody, meninggalkan sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan dia. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jangan campur hal orang. Mungkin kita kata, yalah kan, jaga tepikan orang ni tak bagus. Masalah orang kita ni bukan dia jaga tepikan orang, dia masuk langkaian orang, bukan jaga tepi lagi dah. Mengorek-ngorek rahsia. Busybody. Kadang kes-kes artis, perceraian, pergaduhan. Pada hati tu bukan saudara awak pun, yang awak susah hati tu ngapa? Sampai mencari, mengkaji, oh artis ni dia bercinta dengan artis mana pun. Tak, apa jadi begitunya? Antara tanda orang baik, kata Nabi, dia tak campur benda bukan masalah dia. It's not your problem. It's not your problem. Sebab itu orang kita ni, dia jadi payah nak pergi ke depan kadang-kadang, atau payah nak berjaya, sebab hidupnya suka sibuk hal orang. Budaya gosip. Gosip ya. Bangsa lain mana ada gosip sama sendiri. Kita dalam internet berapa banyak page ataupun laman-laman yang busybody cerita orang. Cerita orang tu kahwin seorang lagi ke, cerita dia gaduh dengan mak tua dia ke. Dah, awak sibuk ngapa? Benda masalah awak sebenarnya. Jangan busybody. Saya nak ambil tahu, awak siapa? Apa posisi untuk awak nak ambil tahu itu? Awak ni bukan ambil tahu, mengorek rahsia. Itu masalahnya. Ambil tahu lain, ngorek rahsia lain. Dia kaji-kaji je lah. Stok sana, stok sini. Itu bukan kerja kita. Yang ketiga, kata Ibn Salah, Atan Nabi SAW rajulun faqala murni bi amrin wala tukthir alayya hatta a'kilahu. Qal la taghdab. Fa'ada alaihi qala la taghdab. Yang ketiga, kata Ibn Salah, Nabi pesan, ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, ya Rasul, ajarkan saya satu petua amalan, kalau saya buat saya jadi orang baik. Kata Nabi, mudah saja, la taghdab, mu jangan marah. Lagi ya Rasul, mu jangan marah. Lagi ya Rasul, mu jangan marah. Mana jangan marah? Yang ketiga, jangan marah. Yang kedua, jangan busybody. Yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman ataupun tidak sempurna iman kamu kalau kamu ini tidak sayang kepada orang lain seperti mana kamu sayang diri kamu sendiri. Hadis Bukhari Muslim. Baik itu tuan-tuan, kalau ikut je apa yang Nabi buat ni, apa yang Nabi suruh ni, kita akan jadi orang yang baik dan kita tak akan kelahi dengan orang. Apatah lagi nak menzalimi orang. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Syekh, orang yang ada potensi untuk mati su'ul khatimah adalah al-musrunu al-kabair wal-mubiqat allati lam yatubu ila Allah minha. Orang yang terus menerus melakukan dosa besar, buat kerja maksiat dan tidak mahu bertaubat. Orang ni ada potensi untuk dapat su'ul khatimah. Yang penting saudara-saudari sekalian, ayolah kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga kita dijauhkan daripada su'ul khatimah ini. Sebab itu dalam Quran begitu banyak sekali contoh-contoh yang Allah Taala beri tentang bagaimana orang-orang dahulu salafus saleh berdoa mendapat husnul khatimah. Sebagai contoh dalam surah Ali Imran ayat 193 ini boleh kita amalkan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami mendengar seruan Allah, seruan Nabi yang menyuruh kami beriman, maka kami pun beriman. Ya Allah, ampunkanlah kami segala dosa besar kami, hapuskanlah kami dari dosa-dosa kecil kami, dan matikanlah kami dengan orang-orang yang sentiasa buat baik. Itu satu doa. Yang kedua, dalam surah Yusuf ayat 101 ada doa Nabi Yusuf. Ini boleh diamalkan.
fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku dalam keadaan Islam, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Surah Yusuf ayat 101. Kemudian Allah rekodkan doa dalam surah Al-A'raf ayat 126. Ini doa daripada tukang sihir Firaun yang akhirnya bertaubat. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kami kesabaran, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Dan ada satu doa Nabi ajarkan dalam satu hadis, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yauma alqaka fihi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umurku yang terakhir, sebaik-baik amalku adalah amal-amal penutupku nanti, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku akan menghadapmu nanti. Hadis riwayat At-Tabrani.